Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratal mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Jadi kita ni asalnya memang tidak ada, dan bila Allah mengadakan, menghidupkan kita, maka menyatakan bukan kita ni hidup, tapi yang wujudullah, yang ada hanyalah Allah. Jadi jangan kita berprasangkaan mengakui ada keakuan diri, maka itu Allah memberikan kalimat yang afdal, yang sakti, iaitu la ilaha illallah. Hingga kita menyebutnya, gaiblah kita, hilanglah kita, tidak ada seperti azali lagi. Kita ni belum lagi disebut ada. Maka adanya kita menyatakan dia yang ada. Bukanlah kita mengatakan dia tu yang ada, tetapi sebenarnya dia mengatakan dia yang ada, yang lain semuanya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada, kullu semuanya ranap ataupun tidak ada. Fana, lebur, sememangnya semuanya tidak ada. Termasuk kita. Jadi yang ada hanya waya baqa, yang tetap kekal sejak azali, abadi, awal, akhir, zahir, batin, semuanya dia. Bila dapat kita fahami di sinilah tempat duduk yang paling nikmat, di mana tidak ada. Pakaian kita adalah tidak ada. Bila rasa ada aja, maka berserabutlah kita. Maka jadilah kita manusia yang rugi. Menjadilah kita manusia yang innal insana lafil hus. Maka itulah kita perlu jaga. Jangan sampai ada nak rasa keakuan diri, cepat pancung dengan pedang kalimah la ilaha illallah. Gunakan pedang kalimah la ilaha illallah yang kita faham tu tadi. Yang diberi faham oleh Allah bahawasanya kita jangan mengaku ada. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Muhammad bukan kau melempar, bukan kau yang bergerak, bukan kau yang memikir, bukan kau yang ada. Semuanya aku. Itu nak dipegang. Itu makam para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, para orang arifin billah. Maqam dia adalah meniadakan betul-betul. Bersungguh-sungguh dia menjaga tu. Menggunakan berbagai-bagai cara, yang resepi ataupun skill-skill yang Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ajarkan pada semua, kepada sahabat, pada wali Allah. Resepi ataupun skill-skill yang belum lagi rasa nak ada je, kita dah pancung dulu makna. Itu tadi. Belum lagi, baru nak rasa ada keakuan diri. Seperti mana Rasulullah SAW diajar oleh Allah SWT. Dia masuk dalam masjid, dia nampak golongan ahli sufah. Ahli sufah ni ahli orang yang tak ada rumah. Tempat berehat dia, tempat makan minum dia adalah di masjid, di pangkin. Ada masjid ada pangkin situ. Di situ. Maka Rasulullah masuk, nampak ahli sufah tu. Maka Rasulullah pandang. Lepas tu nampak ahli bangsawan, ahli orang kaya-kaya datang masuk belah kanan. Jadi Rasulullah cuba nak berpaling. Baru nak berpaling, Allah Ta'ala tegur. Bersabarlah engkau Muhammad, duduk bersama orang yang ahli sufah tu tadi, yang mengingati Allah pagi, petang, siang, malam. Jangan kau palingkan wajahmu kepada
selain tu maknanya. Mana Rasulullah tu belum lagi nak berpaling, Allah dah sayang, Allah tegur. Jadi Allah Ta'ala ni sebenarnya dia pun, Allah ni dia tak nak kita berpaling, maknanya sedetik pun. Ada memikir nak berpaling pun, Allah tak bagi. Begitu dia sayang kita. Dia sayang Rasulullah SAW. Belum lagi Rasulullah nak pandang kepada orang bangsa, baru terdetik dalam Allah tahu kan. Turun ayat tu tadi. Surah Kahfi tu. Ayat berapa? Surah Kahfi saya pun tak ingat. Tapi awal surah Kahfi. Wasbir nafsaka ma'allazina yadda'una rabbahum bil ghadai wal asyi yuriduna wajhah. Sampai ayat dia kata, jangan kau palingkan wajahmu kepada orang itu tadi yang mengingati Allah pagi dan petang. Maknanya Allah ni dia suruh, maknanya Nabi disuruh bersabar. Nabi SAW di Allah Ta'ala tegur, disuruh bersabar, baru nak menoleh kepada orang yang, maknanya orang yang membawa kelalaian, maknanya orang yang bangsawan, orang yang kaya. Ada dua golongan di situ. Maka Nabi mula pandang kepada ahli supah tu, orang ahli ingat Allah pagi, petang, siang, malam. Jadi baru nak berpaling Allah tegur, sabar. Maknanya Allah suruh Nabi Muhammad bersabarlah engkau duduk dengan orang yang, mana orang yang mengingati Allah pagi, petang, siang, malam. Kerja dia on 24 jam tu. Asyik, kerja-kerja dia merindu pada Allah, buat kerja Allah Ta'ala ni, ngajak orang kepada mengingat Allah. Orang-orang begini, Rasulullah SAW duduk, Allah Ta'ala suruh duduk bersabar. Jadi kita ni, mana bersama kita ni, bila kita selalu sentiasa mengingat Allah, tak ada lain, ajakkan kepada Allah SWT, maka kita juga disuruh, Allah suruh Nabi SAW duduk bersama kita. Mana dalam ayat ni Rasulullah SAW, Allah suruh duduk bersama dengan kita. Dalam majlis kita ni, tak ada lain yang kita ingat. Kita ingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi, petang, siang, malam, kita punya harapan kita tak ada lain. Harapan kita pada Allah. Kita tak mau berpaling pada cerita-cerita, kisah-kisah lain. Kita punya cerita adalah cerita bagaimana nak mengesahkan Allah lagi. Macam mana nak mengagungkan Allah lagi. Macam mana nak membesarkan Allah lagi. Hingga lebur semua tak ada. Semua kita nampak makhluk sekian alam ni tak ada kuasa. Yang kita nampak semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esanya. Esa dirinya. Tidak ada dua pun. Begitu. Maka Allah suruh Nabi Muhammad SAW, apatah lagi para nabi lain, para wali Allah bersama dengan orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hatinya tak mau berpaling kepada yang lain. Alhamdulillah, kita masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di penghujung zaman ini. Berbanding kalau kita lihatkan tadi, di zaman kita ni terlalu banyak, Allah pun, Rasulullah pun dah bagi tahu, penghujung zaman ni maknanya manusia-manusia ni dah berteruk perangainya, lebih teruk daripada binatang ternak. Balhum kal an'am, maknanya bahkan mereka lebih teruk daripada binatang tu. Kita Alhamdulillah, Allah Ta'ala pelihara kita di akhir zaman ni. Kerana di akhir zaman ni sedikit, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak. Kita ni bukan pasal kita ni hebat, kita lagi banyak salah. Banyak lagi merasakan ada keakuan diri. Kita menangis tengah malam. Masih banyak lagi keakuan diri kita. Kita berjalan, kita lupa bahawa yang menjalankan kaki kita tu, angkat tu tadi, kudratullah. Kita diperlihatkan kepada Allah, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Kita memandang, masih lagi kita memandang kepada sesuatu. Kita tidak nampak kepada sesiapa yang menjadikan sesuatu. Itu satu kesalahan besar. Ini membuatkan kita terasa kita ni banyak berbuat kesalahan dengan Allah SWT. Kita tidak beradab. Tidak betul-betul beradab dengan Allah. Masih lagi kita dalam keadaan dikatakan tadi kejap baik, kejap tak baik lagi. Tapi Alhamdulillah, Allah memberitahukan kepada kita kefahaman di sisi Allah.
bahawa itulah adab-adab yang Allah nak lihat. Jadi kita alhamdulillah Allah tegur tu tanda Allah sayang pada kita. Ya. Daripada kita langsung tak mengaji mengenal diri mengenal Allah, kita buat salah, kita angkat tangan, angkat suap makanan, kita suap minuman, kita tekan brek kereta, kita tekan minyak kereta, kita kontrol, kita rasa kita yang kontrol steering kereta tu, steering motor, steering basikal. Jadi kita rasa kita, pasal kita tak belajar. Kita tak belajar adab solok. Kita tak duduk betul-betul solok. Jadi solok ni salik, solok, salik, dia lebih kurang. Orang yang nakkan betul-betul pada Allah, nak belajar, murid. Kalau murid, muridun, berkendak kepada sesuatu. Ini kalau salik, solok, ini betul-betul nakkan kepada Allah. Dia betul-betul nak, macam mana cara belajar, nakkan berhidupan dengan Allah. Supaya tak ada keakuan diri. Sekarang pun dah tertutup. Pelajaran-pelajaran solok ni dah dia anggap sebagai pelajaran yang kuno, yang kata kita kena tukar, dia orang cakap. Berat ni manusia-manusia yang begini. Dia kata ibaratnya dia cakap Quran dah tak sesuai lah, lagi senang cerita lah. Kalau dia kata solok ni dah tak sesuai untuk masyarakat sekarang ni, supaya dia cakap Quran tu tak sesuai lah di zaman kita ni. Manusia-manusia baral, lebih teruk daripada baral dia ni, manusia sekarang ni. Ya. Yang dia mengatakan mulut dia sebut tadi nama Allah, tapi dia hatinya tak ada lekat kasih sayang, rindu kepada Allah. Malahan suka berbalah-balah. Kita menyaksikan manusia-manusia itu banyak di sini. Yang mulutnya tu berani mengatakan Maliki Yaumiddin, engkau yang menguasai hari pembalasan ya Allah. Segala hari-hari yaum ni engkau, tapi habis saja dia baca, dialah yang menentang hari-hari Allah. Dia sendiri yang melakukan kesyirikan, menentang, berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Jadi mulutnya, bacaan dia tu memang fasih, tetapi dalam segi perangai, dalam segi dia tidak mengikuti, iaitu keyakinan, hakul yakin tu tadi. Dia hanya melafazkan dengan nada suara, tak lepas daripada kerongkongan dia aja. Kita menghadapi manusia-manusia yang begini. Ya, dia menilai manusia itu suka menilai kepada luaran. Ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan dalaman. Dia kata, janji aku solat lah, janji aku baca lah betul tajwid dia punya apa, makna dia aku dah faham sudah. Dia cakap gitu. Padahal rukun solat tu ada qauli, fi'li, qalbi. Jadi qalbi tu tak boleh tertinggal. Jadi dia terlupa bahawa tetap juga Allah memandang kepada kolbun kita tadi. Kalau kolbun kita merasakan ada lagi keakuan diri, kita tak akan diterima. Kolbun tu harus memahami bahawa di situlah tempat letaknya. Dia punya sirullah, rahsia Allah yang dipanggil niat tu tadi. Dia tanpa huruf, tanpa perkataan, kita berasa best ke tak best, seronok ke tak seronok bila datang suruh solat tadi. Atas data dalam diri kita tu ada tak niat? Niat tu tadi, seronok tu solat kerana Allah tu, dia hidup di situ. Kerana ilahi anta maksudi waridhaka. Dia bila disuruh, Allah suruh solat aja, dia seronok. Dia seronok sebab apa? Makam solat ni makam penafian, iaitu menyambung kepada Allah hingga tak ada keakuan diri. Itu dia. Menukarkan diri kita tak ada kepada yang adanya Allah. Maknanya mengatakan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun, la hul mawjud illallah. Sampai betul-betul bukan cakap je, betul-betul meniadakan betul-betul semua tu. Tu tadi. Ini sipir ni yang ajar Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau kita baca la ilaha illallah je, kita tak gaib lagi, tak hilang lagi. Masih ada lagi. Tapi bila kita pecahkan, kita praktiskan, kita ni tak pernah hidup. Cuba tak pernah hidup. Betul-betul kita tak, ni hidup Allah bukan aku. Cuba nafikan. La hayyun tu dulu. Kalau la ilaha illallah banyak sangat dah hilang, lama-lama kita tak faham. Cuba pecahkan satu daripada la ilaha illallah tu, pecahkan satu la hayyun. Kau tidak pernah ada hidup. Habis ini hidup. Jangan kau ingat kau hidup. Cuba bawa dalam kehidupan kita.
Tu satu persatu bawa. Dah boleh. Alhamdulillah kita dah nampak. Yang lain boleh hidup lah. Aku tak ada pendengaran. Yang ada dengar adalah Allah. Dia akan jadi gitu. Bila kita nak rasa kita mendengar, apa bukti dia? Bila rasa kita mendengar. Sebab pendengaran tu akan masuk pendengaran yang membawa kepada nafsu. Tapi pendengaran kepada yang kita dengar, semua bunyi-bunyi yang ada ni. Sekarang ni satu masa ni berapa bunyi? Bunyi kipas, bunyi Yasin, bunyi nafas, bunyi kipas. Jadi banyak, 5 serentak bunyi. Jadi yang masuk tadi, bunyi ni adalah datangnya daripada bunyi-bunyi Allah. Maka yang masuk dalam telinga kita adalah Allah. Maka kita tak perasan dah bunyi-bunyi yang banyak ni tadi terjadi satu, iaitu menjadikan satu, iaitu Allah Subhanahu Taala. Bunyi tadi mengeluarkan suara tu masuk pada pendengaran kita adalah Allah. Maka kita pekak daripada dengar yang lain-lain. Kita dah pekak ni. Pekak apa? Mendengar yang lain-lain ni. Yang hanya kita dengar adalah Allah. Bunyi itu bertukar. Itu dia tauhidkan. Itu nak dilatihkan tadi. Bukan sekadar cakap tadi. La sami'un kan? La sami'un. Tidak mempunyai penglihatan. Melainkan, tidak mempunyai pendengaran. Melainkan sami' Allah telah mendengar Allah Ta'ala. Jadi setiap puji-puji, setiap apa suara-suara akan datang puji-pujian. Sebenarnya dia memuji diri dia sendiri. Nak diolahkan. Nak dibawa dalam kehidupan kita. Nanti Allah akan leburkan kita. Fanakan kita nanti. Allah nak tengok kesungguhan kita. Bagaimana kita memeranginya. Memang susah nak memeranginya. Tapi bila kita bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala pasti. Susah tu tadi, dalam susah, belum habis susah. Dalam susah tu Allah akan mudahkan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nikmatnya tadi. Susah tu tadi, maknanya ni peperangan ni. Ini peperangan ni. Peperangan yang kita ni sangat berat. Sebab apa berat? Sebab manusia anggap mudah, anggap enteng. Macam seolah-olah kita hidup ni tak ada ujian sebenarnya. Allah tu dia akan bagi kita hidup. Dia nak tengok bagaimana kita mengolahkan. Supaya dapat kita kenal dia dan kita esakan dia. Tetapi kalau kita tak kenal Allah, maka kita tak tahulah nak olahkan. Kita tahu hidup kita begitu ya. Macam mana kehidupan orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Macam itulah juga kita sama. Tak ada bezanya. Bezanya cuma chop je kita ni Islam je. Tapi sebenarnya kita tak menyerahkan diri kepada Allah betul-betul. Kita hanya bercakap aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku sembah, kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Tetapi bila di luar solat, penipu. Dia minta tolong dengan Yahudi, dia ikut sistem Yahudi, dia ikut apa pun perjalanan Yahudi. Tapi padahal dia kata dia minta tolong tu. Apa pun 24 jam minta tolong. Sembah Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tetap aku menyembah Engkau ya Allah. Tetap aku mengikuti sistem yang kau suruh. Apa sistem Allah tadi? Entah. Nampak sangat dia hanya membaca. Penipu di hadapan Allah pun dia menipu dalam solat. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kata engkau penipu, kau kazib. Bila kau nak betul-betul, apa ingat Allah Ta'ala tak tahu? Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu, jangan ingat tak tahu. Jadi, perlu kita hidupkan bahawasanya sentiasa Allah tu, CCTV Allah Ta'ala tu sentiasa on. Hingga yang lebih halus-halus lagi. Berdetik dalam kita punya pemikiran. Berkata kita dalam hati kolbun kita, Allah tahu. Berdetik pun tahu, malulah kita. Jangan kita salahkan Allah Ta'ala. Allah dah tu urusan hati ni Allah Ta'ala. Jangan Allah suruh kita berperang. Suruh kita jihad lawan. Itu supaya Allah Subhanahu Ta'ala tahu bahawa kita bersungguh-sungguh nakkan Allah. Kalau tidak, Allah tak payah bagi kita hawa nafsu.
Tak adalah grade kita macam malaikat ni lah. Suruh taat macam tu lah. Suruh pegang aras lah. Suruh menyebut nama Allah ya. Suruh sujud, suruh rukuk. Suruh sampaikan wahyu, suruh cabut nyawa. Dia tak ada apalah berfikir lah. Dia fikir apa yang Allah Ta'ala bagi tu. Dia tak ada nafsu nak lawan-lawan apa benda. Tapi kita ni manusia ni hebat. Allah bagi hawa nafsu supaya Allah nak naikkan darajat kita. Nak memuliakan kita. Jangan ingat Allah Ta'ala mengapa lah kau ciptakan nafsu bagi kat aku. Bukan. Bukan Allah nak nyaya. Sebenarnya Allah nak bagi kita, grade kita lebih lagi hebat daripada malaikat. Tapi kalau kita tak lawan, lagi teruk pada malaikat. Lebih teruk daripada binatang lah. Allah bagi kita kekuatan. Allah bagi, waalaikumsalam. Allah bagi dalaman kita kekuatan. Tu. Sudah, terima kasih. Habib. Habib. Alhamdulillah ya. Duduklah. Sila. Sila. Masuk. Saya teruskan sikit lagi ya. Alhamdulillah. Maka Allah memberikan kita nikmat yang besar. Bukan Allah menganiaya kita. Allah tak menzalimi kita. Tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Sebab kita tak faham sesuatu yang Allah jadikan, Allah berikan kepada kita adalah untuk membawa kita bertambah lagi rasa nikmat dengan Allah. Nikmat Allah ni sangat besar. Maka tidak mampu kita nak hitung nikmat Allah. Hingga terlalu banyak, terlalu besar nikmat Allah hingga kita lupa. Bahawasanya Allah sentiasa memberikan kepada kita nikmat di sisi dia. Berunsur material dan juga rohani. Yang berbentuk material, kurniaan Allah pun dah tak mampu nak kita hitung. Allah Ta'ala kata, banyak. Tak mampu hari ini kita nak hitung nikmat Allah. Ini hari aja tak mampu dah. Nikmat tadi, kita bangun tidur dapat hidup. Itu pun dah tak mampu nak bayar lah. Penglihatan dia bagi, pendengaran dia bagi. Dia bagi kita sehat. Dia bagi kita makanan macam ini berbentuk material lagi. Belum berbentuk kerohanian lagi. Berbentuk kerohanian dia bagi hati kita sentiasa ingat pada dia. Bahagia kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi kita untuk ingat kepada dia. Kita bukan boleh ingat Allah. Kita yang boleh dapat ingat Allah an zikrillah adalah Allah yang mengingat dirinya. Kita tak mampu. Jadi bila Allah berikan kita ingat, kita kena ingat bahawa Allah yang bagi kita ingat kepada dia. Itu tandanya Allah ingat kepada kita dahulu. Bukan kita ingat kepada Allah. Yang bagi ingat kita pada Allah siapa? Allah. Alhamdulillah. Kita kena ingat. Itu yang banyak kita lupa. Kita rasa kita yang ingat Allah, banyak zikir dia Allah. Bukan, Allah yang bagi sebut nama dia kepada kita. Jadi kita dapat sebut. Lepas tu dia bagi nikmat pula. Sebut nama dia dengan nikmat. Dia juga bagi. Tak ada apa kosong kita ni. Tak ada. Nafikanlah. Hidup ni perlu tak ada. Kalau ada, rasa ada, bahaya. Sebab mengaku ada keakuan Allah tu kita tak betul. Kita katakan la ilaha illallah, sebaliknya kita kata kita pula ada, Allah pun ada. Jadi ada dua tidak betul keakuan, iaitu penafian. Kita mengisbatkan Allah tu tak kena. Masih ada kita nampak diri kita lagi. Sebenarnya yang isbatkan dirinya, mengatakan dirinya yang ada hanya dia keesaannya. Di situ kalau kita dapat duduk betul-betul di situ, manis tiada pahit. Orang yang betul-betul menafikan dirinya, menafikan semua, yang ada hanya wujud hanya Allah, manis hidup dia. Tiada pahit. Itu tadi. Allah bagi rasa cinta. Bagi rasa apa? Bagi rasa bahagia. Bagi rasa tenang. Dan kita akan nampak apa pun selain Allah tak bahagia. Itu kurniaan Allah, nikmat Allah yang besar. Ini beruntung. Kita pada penghujung zaman, saya ingatkan lagi bahawa kita ni kalau berkeadaan begini, masih Allah membukakan perkara-perkara yang gaib tentang diri Allah yang maha gaib, untuk Allah perkenalkan dirinya,
hanya Allah yang boleh perkenalkan diri Allah kepada kita, maka beruntunglah kita. Bukan sebabkan kita banyak amalan, bukan banyak sedekah, bukan banyak solat tengah malam. Bukan. Semata-mata itu dah susunan Allah memberikan kepada kita nikmat di sisi Allah. Bukan tujuannya kita dapat ini, kita merendahkan orang lain, mengatakan orang ini tak dapat, orang ini bukan. Maknanya kita bukan menyalah, kita bersyukur kerana kita dapat daripada Allah, bukan sebab kita ni hebat. Bukan kita ni amalan bagus, bukan kita banyak berzikir, bukan banyak bersedekah. Tetapi semata-mata rahmat Allah dan kurniaan Allah. Begitu jugalah bila kita nak menyampaikan kepada orang-orang yang tidak lagi mengenal diri, mengenal Allah, begitu juga kita kena bawa watak itu. Kita bercerita bukan sebab dia tu tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita memberitahu apa yang telah Allah kurniakan. Wa amma bin ni'mati rabbika fadis. Kita merasa nikmatnya sekarang ni, dulu, bila-bila kita merasa nikmat tu tenggelam hingga tak ada diri kita. Nikmatnya dengan Allah tadi hingga kita nak bagi tahu. Sebab kalau tak dapat rugi, itu ya. Bukan tujuan engkau bodoh ke, engkau tak pandai, engkau malas sedekah ke, engkau malas beramal. Bukan. Melainkan kita nak ceritakan untungnya kita ni, engkau agung ke, engkau raja ke, engkau menteri ke, engkau macam Nabi Sulaiman ke kaya, engkau tak untung lagi macam mana aku untung. Aku ni beruntung Allah Ta'ala kurniakan aku lebur. Hingga tak ada keakuan diriku, maka aku hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengesakan Allah saja, jiwaku Allah Ta'ala bagi. Dan juga aku nak sampaikan ini nikmatnya tadi. Seperti mana Rasulullah SAW, nikmatnya tenggelam, lebur. Jadi Sidratul Muntaha, Isra' wal Mi'raj. Tenggelam Nabi rapat seperti dua busar. Rapat lagi hingga hilang. Yang ada hanya Esa. Maknanya, bila dah sampai kepada Allah, harus lebur. Bila sampai pada Muhammad, Muhammad akan sampai pada Allah lebur. Bila lebur yang ada hanya akuan Allah, zat Allah, keesaan Allah, maka di situlah nikmat tak dapat nak diucapkan. Tak dapat nak diucapkan nikmat dia. Kalau syurga tu tak dapat nak diucapkan, apatah lagi yang menciptakan syurga tu lebih nikmat. Itu yang Rasulullah SAW nak hadis di surah Sam. Wa amma bin ni'mati. Nikmatnya aku tenggelam dengan Allah, lebur, fana, dileburkan oleh Allah, kata Muhammad, hingga hilang. Yang ada hanya Allah ya, esa Allah. Maka itu yang nak disuruh kabarkan gembira ni tadi. Nak Nabi Muhammad SAW bagikan kepada kita. Jangan sampai umatku tak dapat ni. Tak dapat Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diutus membawa berita gembira itu adalah nyata bahawa Nabi dapat Allah Ta'ala hingga tak ada kedirian Nabi. Yang kita lihat itu Muhammad tu sebenarnya Muhammad tu tidak ada. Sebenarnya Muhammad tu adalah sifatullah. Nak menyatakan iaitu Allah tu yang esa. Maka itu dia diutus untuk membawa kita untuk sama-sama menomorsatukan Allah, mengesakan Allah. Begitu juga orang-orang arifin billah, begitu juga jiwanya. Para wali Allah jiwanya begitu. Sahabat Nabi jiwanya begitu. Dia nak bagi kita ni orang yang dekat ataupun sampai kepada umat Nabi Muhammad yang ujung pun tak lari tujuannya la ilaha illallah, kita dapat Allah Ta'ala. Apa dapat Allah Ta'ala? Kita ni tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berbagai-bagai skill, berbagai-bagai cara amsala linas Allah Ta'ala untuk memberitahu kepada manusia tentang yang wujud, yang esa hanya Allah, yang tunggal hanya Allah. Berbagai-bagai. Setiap bilangan saat, minit, jam, hari, bulan, setiap tu Allah Ta'ala isikan amsala linas, perumpamaan untuk manusia. Kalau kata manusia ni kata, aku tak engkau tak bagi aku kenal, orang tak ajar aku, tipu. Banyak Allah perkenalkan amsalah, petunjuk-petunjuk untuk dapat kita hidayah. Matahari, bulan, bintang, apa saja pun Allah ciptakan untuk menyatakan diri Allah. Mengapa kau buta lagi? Kau nak buat alasan apa lagi? Nak berbalah-balah dengan Allah apa lagi? Cukup ke kalau kau dah jadi agung? Cukup ke kau jadi raja? Cukup ke apa nikmat tu semua daripada aku? Itukah kau berhenti nikmat di situ sebagai agung? Cukup ke nikmat kau di situ?
Engkau jadi raja, cukup ke nikmat yang kau dapat? Tak cukup juga. Jadi apa sebenarnya yang cukup untuk engkau? Engkau tak jumpa rugi. Engkau tak memandang siapa yang memberikan engkau tadi. Daripada dulu engkau nak jadi begini, Allah bagi. Kau nak begini, apa saja kat dunia Allah bagi. Tapi bahagian untuk Allah tadi engkau lupa. Kenikmatan dengan Allah, kau lupa. Kau minta dengan Allah yang bukan kenikmatan pada Allah. Allah bagi tujuan dia untuk engkau kenal Allah. Kenal aku. Tetapi tidak. Allah bagi engkau makin jauh dengan Allah. Sebab permintaan kau adalah permintaan yang jahil. Permintaan yang membawa engkau bertambah jauh dengan Allah. Istidraj nama dia. Kau tak sedar kau terkena satu pukulan yang merugikan. Yang akan menyebabkan nanti engkau sengsara sampai bila-bila. Jadi tidak ada siapa yang boleh menolong melainkan Allah. Jadi Allah ni sedang menolong kita 24 jam setiap waktu. Memberikan perumpamaan-perumpamaan yang banyak kepada kita. Tak ada alasan baik kau ini seorang Islam atau bukan Islam. Dengarkan. Setiap orang yang bukan Islam juga Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku di langit dan di bumi. Mengapa engkau buat tutup mata engkau? Mengapa engkau tutup pendengaran kau? Mengapa engkau olah-olah berbalah mengatakan aku tak nampak petunjuk Allah? Ya Allah, kau tipu. Engkau telah merosakkan dirimu sendiri. Allah bukakan hari-hari setiap waktu. Wal asr, demi masa. Allah sentiasa membukakan bahawa dia tu Esa. Tetapi engkau wahai orang manusia, tak kira Islam ataupun tak Islam. Semuanya naluri kita adalah kepada Allah. Sebab kita ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saja orang Islam yang datangnya daripada Allah, pulang kepada Allah. Tetapi semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, Islam tak Islam, jin, semua malaikat, semuanya akan datang daripada Allah, pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikanlah dalam kehidupan kita ni. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh dengan Allah. Nak apa lagi kepada diri kita? Kita dah senang, dah terlampau senang. Tetapi apakah cukup nikmat kesenangan yang kau minta mengurusi hawa nafsu itu tadi? Dulu belum ada basikal, nak basikal dibagi Allah. Nak motor, dibagi Allah motor. Naik lagi nak kereta, Allah bagi kereta lagi. Apa lagi? Bermacam-macam kereta dah pakai. Handphone berbagai. Berbagai-bagai nikmat dah tak boleh nak hitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak dustakan apa lagi? Jadi ke mana yang kau dapat tu tadi? Kau tak kalakan untuk nikmat yang dengan Allah. Diberi kau makanan-makanan yang sedap. Mengapa kau tak pulangkan balik? Ya Allah, kalau makanan durian ni sedap, engkau tu lebih sedap lagi. Mengapa engkau tidak mentauhidkan Allah? Sedangkan itu yang paling nikmat. Bukan lazat durian tu. Tetapi kurniaan lazat durian tu kita kena tahu siapa pemberi kurnia tu. Di situ kita nak rasakan kenikmatan keesaan Allah yang sebenarnya. Kenikmatan kesedapan durian musangking tadi, kesedapan kelazatan itu adalah percikan saja. Percikan yang halus daripada nikmat yang Allah penciptanya. Untuk supaya kita sambung. Nikmat durian sedap, engkau lagi sedap ya Allah. Supaya sambung. Allah jadikan begitu untuk kita hayati. Bahawa kita ni tak ada apa-apa melainkan semua kurniaan daripada Allah. Tapi kita tidak tukar, kita kufur, kita menutupi, tak nampak Allah Ta'ala. Satu campur satu berapa nak? Dua. La haula wala quwwata. InsyaAllah dua nak. Ada mesti dinamakan Allah dalam tu. Jangan meletakkan sesuatu itu iaitu tanpa kita meninggalkan Allah SWT. Mesti setiap saat tu harus didahulukan dengan keesaan Allah. Ajar diri kita. Ya, barulah kita betul-betul mengamaliahkan la ilaha illallah. Bukan sekadar sebut, tapi mengamaliahkan dalam setiap anggota yang dibagi kepada Allah Subhanahu Taala, kudrat, hayat, ya, perkataan, pendengaran, pemikiran, ilmu, semua kita harahkan kepada Dia, mengesakan Allah. Semuanya Dia. Jangan lagi kata ada yang lain lagi. Tak apalah orang kata asyik-asyik Allah. Tak apa, memanglah semuanya Allah. Memanglah kena asyik-asyik Allah je lah. Mana ada asyik-asyik yang lain lagi. Jadi asyik-asyik Allah. Jangan jemu. Jemu tu yang bahaya. Jemu tu sebab apa?
Sebab kita ada hawa nafsu yang lain. Padahal Allah tu tidak pernah jemu, mengingat dirinya sendiri. Asyik dengan diri dia sendiri sejak azali, abadi, bila-bila pun. Tapi mengapa kita jemu? Sebab ada sesuatu kehawa nafsuan, keakuan diri lain. Maka itu perlu diminasakan. Perlu diajar diri kita. Jangan jemu-jemu, ya Allah. Jangan bagi aku jemu sebut nama aku, namamu, ya Allah. Jadi Allah tu tahu. Allah takkan bagi kita jemu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Ya, sebab Allah tahu kita nakkan betul-betul Allah. Kita cinta pada Allah. Kerana kita dapat cinta kepada Allah daripada Allah. Kita tak boleh dapat cinta Allah daripada orang lain, tak boleh. Saya minat satu perempuan, saya akan cari jalan macam mana nak biar satu perempuan tu suka. Kalau saya terus pergi jumpa dia, aku suka dengan kau, penampar dia bagi, paham dia bagi. Pasal kita tak ngikut adab. Kita suka terus kita cakap kita suka. Tak boleh. Kita kena cari kawan-kawan dia, kita kena tahu dia balik kerja pukul berapa, dia suka makan apa dia tak suka. Jadi kita ni suka pada Allah, kita kena tahu apa yang Allah Ta'ala larang pada kita. Dan apa yang Allah Ta'ala suka pada kita. Begitu juga. Allah mengajar kita ni pada manusia untuk diimbal balikkan kepada Allah SWT. Maknanya Allah mengajar kita. Bukan sia-sia sesuatu tu tadi. Dia ajar pada manusia, cinta pada manusia dulu. Sebenarnya kita nak membawakan, mengenaisakan Allah, begitu. Bila kita dah tahu orang ni cerita kawan baik, dia cerita dia suka ni, dia tak suka ni, dia balik dia kerja pukul sekian. Jadi kita pun ikut cara macam mana yang dia suka, mana yang tak suka kita ikut. Mana automatik nanti kita cakap sekali dengan dia, dia pun cinta pada kita. Tapi kalau kita tak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, kita kata aku suka kau ya Allah. Kazib, penipu. Jadi tandanya kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus kenal. Apa tu kenal? Kenal mana yang dia suka, mana yang tak suka. Allah paling tak suka kita mengaku ada diri kita. Itu paling Allah tak suka. Kalau kita dah jaga tu, Allah sukalah. Kita punya pakaian daripada Nabi Adam, la ilaha illallah, tak ada. 124,000 Nabi semua bawa la ilaha illallah. Tak ada yang bawa yang lain. Semua bawa tak ada keakuan diri. Mereka beres semua. Selesai dah kenal Allah. Tak ada rasa keakuan diri dalam kehidupannya. Sampai Rasulullah dia ajar sahabat semua waktu semua tabi'in, wali-wali Allah semua beres dah. Sampai kat kita masuklah pelajaran yang dipanggil pelajaran songsang, iaitu Yahudi. Apa tu Yahudi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak nak jalan orang yang sesat, yang Allah Ta'ala sendiri tak suka. Sebab keakuan di Yahudi memang suka keakuan diri. Sifat yang Allah bagi pada dia untuk sentiasa benci pada orang yang mengakui yang ada hanya Allah. Kalau kita membuang tak ada keakuan diri, benci Yahudi ni. Pelajaran ni cukup dibenci. Sebab dia tak boleh nak cek makan ibaratnya. Macam iblis. Kalau orang dia tak ada keakuan diri ni, orang ini orang fana. Orang yang ikhlas. Selepas ikhlas ni adalah maqam dia fana. Bila dah fana tentu ikhlas. Sebab dia tak merasa ada diri dia. Dia bersedekah, dia tak rasa dia bersedekah. Kerana ini duit Allah. Yang suruh bagi pun Allah. Tak ada kena-mengena. Aku semua mengikuti apa yang Allah Ta'ala suruh je. Aku solat tengah malam 5 tahun tanpa berhenti. Bukan ibadah aku. Itu ibadah Allah yang rahmat Allah memberikan kekuatan, memberikan kehendak untuk aku bangun tengah malam. Kalau tidak, aku tak mampu nak buatnya. Jadi begitu Allah suka, Allah menyintai orang yang bila tidak ada rasa keakuan diri. Automatik, tak payah. Ya Allah, engkau nak ajar Allah Ta'ala cinta kat engkau. Tak payah. Allah tak payah engkau ajar cinta pada engkau. Tak payah. Engkau kena tahu sifatnya adalah bila Allah tak cinta pada engkau sebab keakuan diri engkau. Allah sentiasa akan cinta pada engkau bila engkau tak ada keakuan diri. Dia dah bagi kalimah sakti itu. La ilaha illallah. Itu je. Yang lain aku akan bagi ilmu yang apa pun kau nak engkau akan aku bagi. Tapi syaratnya engkau mesti menafi, bukan engkau. Sebab kalau engkau rasa engkau ada, kalau aku bagi ilmu yang di sisi aku,
nanti kau boleh jadi macam apa, macam Fir'aun. Macam mana kau nak buat apa pun boleh. Kau dapat istidraj, malangnya nasib. Maka tu Allah tak nak kita malang nasib, dia tak bagi tu sebab dia sayang kepada kita. Maka tu dia suruh tetap juga bersabar, terus menghilangkan keakuan diri. Terus belajar bersabar menghilangkan keakuan diri. Perlukan kesabaran yang tinggi. Sebab keliling kita dah banyak tak ada ilmu asli ni. Ni ilmu asli yang pertama yang Allah Ta'ala, yang qadim, yang Allah Ta'ala suruh Nur Muhammad tu tadi, tak lain aku jadikan kau Nur Muhammad untuk menyatakan, mengenal aku. Nur Muhammad tu dah memang kenal lah. Allah Ta'ala tu memang yang ada hanya Allah, dan dia tu tak ada. Dia hanya sifatullah menyatakan. Dia panggil ru'ya bil haq. Menyatakan semua. Belum ada semua lagi. Nur Muhammad dah menyatakan kepada sekalian alam ni bahawa yang ada hanya Allah. Maka tu apa hadis Nabi Rasulullah bagi tahu, aku ketika Isra Mi'raj aku nampak bercahaya. Allah Ta'ala tu bercahaya. Aku takut nanti bila aku kata engkau menyembah matahari, kau ingat Allah tu matahari. Tapi itulah dinding untuk mencapai melihat Allah tu adalah cahaya. Tapi Allah tu bukan cahaya. Tetapi dinding untuk wajah Allah tu adalah cahaya. Kena faham. Jangan kita salah faham, ingat matahari. Kita pun tengok matahari, kita kata lah itu ilmu matahari lah, sesat kita dah. Maknanya bukan matahari. Itu cahaya yang sekalian alam ini disulur sebelum ada Lauh Mahfuz, sebelum ada surga, sebelum ada semua lagi. Nur Muhammad cahaya ni, dinding cahaya ni yang Muhammad tu lihat. Dia berlapis-lapis, ada, tak silap saya cerita 500 hijab cahaya untuk nak jumpa pada Allah. Untuk jumpa pada zat Allah ni. Jangan, maknanya 500 cahaya. Kita baru satu cahaya Nabi Musa, satu cahaya dinding aja pengsan, mati, lebur, fana. Di situlah perjalanan dia untuk mencapai melihat pada Allah. Selagi tak fana, selagi tak dileburkan oleh Allah cahaya tu, selain tak naik kenderaan Nur Muhammad tu tadi, kita tak dapat nak mengesakan Allah tu macam mana. Tapi apabila disampai ke situ, dimatikan kita sebelum mati, kemudian dihidupkan balik, baru kita tahu bahawasanya aku betul-betul beriman kepada Allah. Maka itu dikatakan la ilaha illallah tu bukan perkara yang mudah. Sebut olehmu berulang-ulang. Disuruh sebut jadidu imanakum. Aksiru qawli la ilaha illallah. Aksiru banyak-banyak supaya datang kurniaan Allah leburkan kita. Maka itu disuruh banyak-banyak bersungguh-sungguh. Alhamdulillah bila Allah yang leburkan kita dengan kalimat la ilallah, baru betul sebutan kita la ilallah. Biar sekali tak apa. Yang penting kita dah tahu matlamatnya adalah buang keakuan diri. Yang ada adalah dia wa ma ramaita iz ramaita walakinnallah. Bukan kau Muhammad, aku. Bukan. Tapi jangan salah faham. Kadang-kadang orang yang tak mengaji ni dia kata kita pula Tuhan pula. Jangan, kita tak ada, semua tak ada. Kena mengaji. Jangan menuduh-nuduh. Kata orang ni, Nabi Musa pun kena, dia katanya anak Tuhan ni. Nabi Musa pun umat dia kata gitu. Sebab terlampau hebatnya Nabi Musa. Memang betul. Kalau kita dah dileburkan Allah, mukjizat ke karamah bagi orang yang bukan Nabi akan keluar nyata. Orang akan lihat. Jadi orang yang terlampau taksub, dia kata, ini bukan sebarangan orang ni. Ini jelmaan Tuhan ni, dia kata. Nabi Musa tu dah kata dah, aku bukan anak Tuhan, aku bukan jelmaan Tuhan. Aku ni tak ada. Kita ni tak ada. Yang ada semua cerita Allah. Tapi umat dia juga tak percaya. Mesti Muhammad Isa ni special ni. Jelmaan Tuhan masuk kat dia. Jadi dia menyembah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akan bangkit balik nanti. Ketika Imam Mahdi turun tak lama lagi, Nabi Isa pun akan turun. Dajjal pun ada waktu tu. Ya'juj pun akan keluar lepas tu nanti. Yang membunuh Dajjal ni adalah Nabi Isa. Kerana apa Nabi Isa? Kerana dia bersifat sentiasa mengesakan Allah yang boleh membinasakan, iaitu Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dengan doanya tadi. Jadi takutilah doa orang yang tak ada keakuan diri. Dia dan betul mengesakan Allah, maka perkataannya yang keluar adalah
perkataan Allah. Kalau dia kata runtuh, runtuh. Kalau dia kata mati, mati. Kun fayakun. Bukan perkataan dia, tapi perkataan Allah. Jadi fahami benar-benar. Di situ Nabi Muhammad SAW hendakkan kita semua umatnya. Hingga kan Nabi Muhammad sujud sampai sekarang tak bangun-bangun. Sayangkan kepada umatnya. Memohon kepada Allah supaya Allah memberikan. Iaitu Allahnya. La ilaha illallah. Allahnya tadi kepada semua umat dia. Itu tadi. Jadi Nabi Muhammad dia utus untuk bagi berita gembira, iaitu supaya umat dia kenal Allah dan merasakan yang ada hanya Allah. Dengan nyata. Aku sendiri berpakaian begitu. Tak ada. Nyata kau lihat kan? Jadi begitu juga aku nakkan kau la ilaha illallah tu bukan sekadar sebut. Tapi nyata engkau juga tahu bahawa engkau tidak ada yang ada hanya Allah. Bawa dalam kehidupan. Bukan cakap dia. Imani betul-betul. Bawa dalam kehidupan. Untunglah kamu. Ini berita gembira. Kalau Allah dah kata berita gembira. Kalau Agung bagi tahu kita berita gembira macam mana? Satu kampung buat kenduri kan? Betul bahawa Agung. Agung jemput minggu depan datang masuk istana. Kecoh lah kita. Agung panggil lah. Kecoh. Hebat kau Agung panggil. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Maha Agung. Yang mengatakan kita orang beruntung. Macam mana orang beruntung? Dia menafi. Tak ada aku, ya Allah. Aku tak ada, ya Allah. Bila dia tak merasa ada aku, dia, ya Allah, aku salah, ya Allah. Aku rasa ada aku angkat gelas ni, aku berjalan. Aku datang ke sini, aku rasa aku kenderaan. Ya Allah, aku minta maaf banyak silap, ya Allah. Begitu orang-orang yang beruntung. Dia sentiasa berdialog dengan Allah. Sentiasa merasakan dekat betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah betul-betul mengaku dia salah. Aku dah salah lihat, ya Allah. Aku tak nampak engkau dulu, ya Allah. Dia akan mengolahkan dirinya sentiasa rapat dengan Allah dan lebih rapat lagi. Hingga lebih rapat lagi dia akan memberikan barakna. Keliling dia jalan je keliling tu orang baca Quran di masjid. Tak faham apa maksud Quran, baca je. Bila dia lalu aja orang begini, terus faham orang yang baca Quran. Kalau orang yang tinggal solat, orang yang arif billah ni lalu aja cahaya dia menyuluh hingga orang yang tengah solat tu tadi khusyuk dalam solatnya. Begitu tadi. Orang arif billah sepertiku, kata Rasulullah. Tinggal lagi tak ada Nabi selepas aku. Kalau ada Nabi selepas aku, orang arif billah. Begitu juga dikatakan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, Omar dan Osman, dan ada sahabat-sahabat banyak lagi. Rasulullah kata, kalau ada Nabi selepas aku, engkaulah Ali. Tapi tidak ada. Begitu juga orang arif billah. Rasulullah bagi tahu. Sebab orang arif billah tak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, semua semata-mata wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Sama juga pakaian dia macam Nabi Muhammad. Jadi malaikat jadi kagum melihatkan cahaya ni tadi. Dia bukan Nabi, tapi cahaya dia macam Nabi. Sebab pakaiannya tidak yang ada cahaya Allah dalam diri. Yang ada pada diri Muhammad, cahaya Allah. Sama juga. Tinggal lagi maqam Nabi tu dah putus, dah tak ada. Maka dia mendapat percikkan talian daripada cahaya nur Nabi Muhammad SAW. Tugas dia menyuluh. Ru'ya bil haq. Dia mendapat berita gembira, berita yang hak betul-betul daripada Allah. Bukan mimpi lagi, jelas. Allah apa cakap pun dia jelas, nyata. Ada sahabat Nabi tanya pada Rasulullah, ada ke manusia macam Nabi Khidir yang boleh dapat langsung apa ni? Ada ke yang boleh macam Nabi Musa berkata-kata dengan Allah SWT? Rasulullah kata, ada. Di kalangan umatku ada. Jadi beruntung kita. Nabi Muhammad sendiri mengiktirafkan, ada di kalangan umatku yang ada mewarisi dapat ilmu seperti Nabi Musa berkata-kata dengan Allah, berdialog. Dan juga seperti Nabi Khidir, tak ada keakuan diri. Sebab tak ada lagi antaramu lagi, ya Allah, melainkan yang ada engkau lagi. Maknanya ada. Siapa kalau salah seorang daripada sahabatku adalah Sayyidina Umar. Banyak lagi Nabi salah seorang Nabi kata adalah Sayyidina Umar. Mana Umar ketika naik di mimbar berkhutbah, dia punya batalion perangannya di jauh sana.
Dia boleh jerit tadi, musuh ada di bawah, kau turun cepat. Dia boleh menjerit tinggal ketubah tu dia nampak. Maknanya umatku akan ada yang boleh memperolehi karamah yang begitu. Asal saja dia mengikuti bahawa tak ada keakuan diri. Maka Allah boleh downloadkan macam-macam karamah. Tu tadi, ya. Tu pasal kita tengok Syekh Abdul Qadir Jalani. Cicit Rasulullah. Orang Yahudi ni tanya, boleh tak tunjukkan aku syurga? Boleh tak tunjuk aku neraka? Kalau betul kau ni umat Muhammad, ya, Nabi Isa boleh bangkit orang mati. Tapi kau kalau umat Muhammad lebih special lagi. Kau tunjukkan. Di mana tu ketua Yahudi ni? Mudah. Kau tengok jubah aku ni. Tengok. Masukkan kepala. Dia tengok syurga tak mau keluar dia. Kat celah baju Syekh Abdul Qadir ni dia tengok. Dia tak mau nikmat dia tak mau. Dah sudah keluar. Nikmat syurga kat celah baju Syekh Abdul Qadir ni. Sudah. Kau nak tengok neraka lagi? Ni neraka belah kiri. Tengok masuk. Dia menjerit dia. Dah, nampak jelas aku nampak Islam. Masuk Islam terus. Itu cara bila Allah dah bagikan tadi sesuatu yang memang kita tetap menafikan tak ada keakuan diri, Allah akan bagi macam-macam karamah. Depan orang ramai Allah boleh tunjukkan. Itu tadi. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah buang keakuan diri, kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar. Alhamdulillah kita masih lagi dipilih oleh Allah mendapat ilmu yang sejati. Ilmu sejati ni mana ilmu yang mula-mula yang Allah Ta'ala hendakkan untuk kita dapati, iaitu ingin aku dikenali. Maka lahirlah Nur Muhammad, iaitu makhluk yang pertama ataupun pertama yang Allah jadikan adalah Nur Muhammad. Bukan Nabi Adam, bukan apa ni, itu jasad. Ini nur. Mana Allah pertama jadi nur untuk tak lain, untuk mengenal, ingin aku dikenali. Faham betul-betul. Tapi bila kita dah kenal daripada Allah, maka kita tak ada. Binasalah kita. Semua binasa. Kita akan nampak yang ada wujud hanya Allah. Alhamdulillah. Saya cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Al-Zai dan juga Syekh Latif untuk bagi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Inna fatahna laka fathan mubina. Astaghfirullahalazim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang bahagia ini, hari yang bertuah, kerana ada ramai yang hadir daripada jauh semenjak pagi, dan kehadiran div kehormat kita pada hari ini, Pak Ya kita. Lama duk telefon sembang di dalam telefon, tanya khabar. Last sekali masa Pak Ya mai, Pak Ya tanya Ustaz Aziz, ni saya kata mai Pak Ya, Allah Ta'ala kabul kan, kak lah. Masa last juga, masa nak masuk kereta tu kan, saya kata Pak Ya mai kita ni. Jadi sungguh. Masya Allah, teringat dekat kita lepak-lepak kat Ampang. Sekarang Ampang tu datang sini. Masya Allah, barakah bumi Perlis. Jadi saya ucap terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan dapat datang selalu. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya pada pagi ini. Yang saya mampu, saya serah kepada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia inayah rahmatnya dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemunya kita di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi yang mulia ini, talk duha kita pada pagi ini, majlis talk duha kenal diri kenal Allah. Maka beruntung kita sebab dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dalam majlis ini. Bukan kita yang bersungguh-sungguh nak pergi sini, tapi Allah yang memperjalankan. Bukan kita. Jadi itulah kita ke arah hala tuju, iaitu menafikan keakuan diri kita, la ilaha illallah. Itu yang dikatakan kenal diri kenal Allah. Takluk nak kenal Allah tu adalah kenal diri dulu. Kenal diri dulu tu.
Kenal diri tu macam mana? Menafikan segala apa yang ada, semua sekali menafikan keakuan diri kita. Kita kerja ke apa ke, saya pun pernah bekerja, sekarang pun bekerja lagi. Menafikan apa kudrat kita yang kita buat, naik kereta ke, apa ke, apa bidang yang kita buat, kan? Saya ambil kawat orang dulu pun kena menafikan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Dia, kita mentadbir anak-anak buah kita, menafikan keakuan diri kita bahawa Allah yang takbir, bukan kita. Sebab dalam ikrar kesatria tentera darat, kan, beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepadanya, itu yang pertama. Allahu Akbar. Beriman kepada, itu ikrar tentera darat yang pertama. Beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepadanya. Dan saya menukarkan pada hari sebelum saya bersara dulu, saya bercakap, saya menukarkan. Yang orang Islam ni ada, yang orang Kristian pun ada masa tu. Saya ambil baris masa tu. Beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kita masukkan orang Islam. Mai. Sekali dalam pembarisan saya cakap, beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jangan rasa ada kudrat kita. Saya tak takut, saya cakap dengan adik yang ada non-Muslim ada kat situ, saya cakap. Dia pun beriman kepada Tuhan dia. Jadi kita masukkan di situ. Selitkan di situ dalam kita bekerja. Kita bukan dengar dalam halu telinga. Saya pun mengambil apa yang Syekh Aziz beritahu dan saya bawa dalam kerja saya. Walaupun saya dalam keadaan itu kadar yang Allah Ta'ala bagi dekat saya. Lemahnya saya, tak apa-apa yang kadar. Sedikit perkongsian untuk kita sama mengajak kepada mengesahkan Allah. Itu dia. Dia dapat ke, dia tak dapat ke, macam Rasulullah bagi tahu. Malaikat mencakap, ni dia belum faham lagi ni. Engkau kena, tak boleh masa Isra' dan Mi'raj. Tapi apa Rasulullah bagi tahu? Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, yang Allah Ta'ala bagi tu, dia kata, hari ni dia tak faham. Tak apa. Besok 2-3 tahun dia faham. Dan sampai sekarang kita faham Isra' dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu pada zahiriah dia. Dan pada hakikat dia, inilah perjalanan kita ni. Perjalanan kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu tak kita nak berjalan di sini, katakan daripada mana ke sini? Tak mampu kita. Kan? Tak ada kereta. Naik kereta. Kan? Tapi macam saya cakap semalam, kita berkongsi sikit. Kan? Melihat minyak yang kita isi di Caltex sekalipun, kan? Bukan minyak ni yang menggerakkan kereta aku. Iyalah minyak dia. Itulah sistem yang nak ditutupi oleh Yahudi. Minyak ni kita letakkan Allah dahulu. Dia yang menggerakkan, bukan minyak ni yang menggerakkan. Memanglah sistem tu gitu. Sistem tu pun Allah yang Ta'ala yang menggerakkan. Itu kita nak masukkan. Itu kita nak masukkan tauhid dalam diri kita. Yang Yahudi dah sorok dah, tutup dah benda ni. Kan? Dah tutup dah. Kita ni nak bangkit balik ni. Kembali kepada Allah. Nak nyatakan semua dia. Yang Yahudi cakap tidak. No. Dia tutup. Bukan Allah ni aku semua ni. Ni sistem aku ni semua naikkan keakuan diri dia tu. Dia naikkan. Kita sekarang ni nak tutupkan, nak binasakan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah. Itu sistem yang Yahudi dah tutup dulu. Sekarang kita nak bangkit, kita naikkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni sentiasa dalam kehidupan harian kita ni sentiasa melihat kepada wajhullah. Allah. Kekuatan kita itu Allah. Kan? Mak Kilau sekalipun kata, kalau tak ada Allah, macam mana aku nak berperang? Macam mana aku nak berperang? Tak ada Allah. Macam mana aku nak berperang? Tak ada kudrat aku. Kan? Kalau aku tak diletakkan Allah dalam diri aku, macam mana aku nak berperang? Lemahnya aku. Dia pun menafikan segala keakuan diri dia. Itu Mak Kilau. Itu kita nak ikut. Banyak lagi berjuang. Itu dulu boleh lah. Tak, ini sekarang ni kita nak bangkit sebab nak datang kebangkitan Imam Mahdi yang tak lama lagi ni. Mana kita nak duduk? Kalau kita tak ada tauhid ni? Mana kita nak duduk? Sedangkan saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya dukhan yang begitu gelap, asap tebal yang gelap, kan? Mana kita nak duduk? Nak duduk dalam rumah? Duduk dalam rumah. Kalau kita tak ada tauhid, asas tauhid ni, Nabi beritahu orang mukmin yang kenal diri, kenal Allah, asap dukhan tu seperti flu, seperti selsema aja. Tetapi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, ini kita nak mengajak ni, bukan kita nak kata orang tu tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita nak mengajak, biar kita sama-sama dapat maklumat ni.
Bukan maklumat lagi. Ini ilmu Rasulullah bagi tahu. Bukan maklumat lagi ya. Ilmu Rasulullah bagi tahu ni. Ilmu Allah ni. Dukhan yang asap tebal dalam rumah dah masuk ni, Nabi kata duduk dalam rumah, duduk dalam rumah pun tak ada. Asap dia pun dah panas, kan, boleh bakar daging kita ni. Ini bukan saya cakap ni. Ada dalam hadis. Tapi orang yang kenal diri, kenal Allah, tetap Allah Taala jaga. Tu jaga. Itu yang kita nak ni. Bukan kita takut kerana asap tu, tak. Kita nak bawa ni. Saya nak cakap ni pun saya tak daya upaya. Saya nak mengajak kepada, bawalah kita ni mengesahkan Allah setiap hari. Setiap hari, setiap detik, setiap saat. Saya pun tak mampu juga, tapi Allah Taala yang memberi kemampuan tu. Itu yang betul-betul tauhid sebenar. Kita nak betul-betul mengajak diri kita pada mengesahkan Allah. Dan kita sebenarnya, sekali lagi saya nak seru bahawa dosa-dosa kita yang lalu, saya suka ulang benda ni, dosa-dosa kita yang lalu, saya berkhidmat dulu, berkhidmat dalam ada keakuan diri, membanggakan diri, naik pangkat, membanggakan diri, kan, membanggakan diri. Tapi alhamdulillah saya diajar masa tu natural, saya tak rasa pun benda tu, rasa pangkat yang ada, gaji yang dapat, saya tak rasa. Sebenarnya Allah Taala bagi rezeki tu, semua Allah Taala daripada Allah. Saya tak rasa benda tu. Jadi saya nampak anak-anak buah saya pun alhamdulillah, itu kadar yang Allah Taala mampu, Allah Taala nak letak pada masa tu. Dan alhamdulillah, tahun demi tahun, last tahun pun kita sampailah dapat rakaman YouTube online, channel YouTube ni, kenal diri, kenal Allah. Jadi kita nak bawa dosa-dosa kita yang lalu tu. Saya sekolah dulu, saya belajar dulu, kan, bawakan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang tak mengesahkan Allah tadi tu, yang ada rasa keakuan diri kita tu. Kita sekolah, saya sekolah pun, kan, ada rasa keakuan diri, nak bangga diri, nak rasa, kita tak rasa kita berjalan gitu, kita rasa Allah yang memperjalankan diri kita. Apa lagi dosa kita? Kita rasa nak makan, kita rasa suap terus je, kan, tak rasa Allah Taala yang memberi nikmat, yang lebih sedap, engkau lagi sedap ya Allah. Kita tak rasa, bawa lagi di hadapan Allah. Itu dosa yang keakuan diri tu, bawa di hadapan Allah sekarang ni, bawa 30 tahun, 40 tahun, bawa di hadapan Allah. Itu kebanggaan Rasulullah SAW. Saya pun sama-sama, bukan saya cakap je, kita sama-sama bawa dosa-dosa di hadapan Allah. Itu nanti Allah Taala akan bagi, yang dikatakan sentiasa Allah Taala bagi wazidnahum huda, petunjuk. Sebab apa? Dia mengaku. Masalahnya kita ni tak nak bawa. Salah kita yang dulu, kita tak nak mengaku. Salah kita yang dulu tak nak mengaku. Bayangkan. Tak mengesahkan Allah tu, tak mengaku. Ini bukan masalah, ini saya nak cakap terus. Ini bukan masalah kita ni tahu ke, kita orang mukmin ke, saya yang kenal diri, kenal Allah ni, tak, bukan. Yang tu orang awam, yang tak tahu langsung orang awam ke, tak. Ini bukan masalah orang awam, ataupun orang tak tahu, ataupun orang tak tahu langsung, bukan. Ini kita nak sama-sama mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada istilah orang awam ke, tak ada. Ini dah semua jelas. Kita nak cakap semua dah. Semua nak cakap berkenaan dengan kenal diri, kenal Allah ni, supaya kita sama-sama bawa. Pembela kita Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah akan muncul tak lama lagi. Kita nak sama-sama bawa. Dia bawa tauhid. Bukan masa tu Muhammad bin Abdullah tu nak ajar kita tauhid lagi, tak ada. Inilah alhamdulillah Allah Taala lahirkan pembimbing rohani, bukan di sini saja, di mana-mana ada. Ada orang boleh bimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bagi tahu, ada di zaman kamu pembimbing rohani, mursyid arif billah, yang Allah Taala bagi perjalanan untuk dia, yang Allah Taala tetapkan untuk kita bawa ni. Untuk kita bawa. Kita kan ada mursyid arif billah untuk sama-sama bawa hati kita ni kepada Allah. Itu yang sebenarnya penting. Kalau kita rasa tak penting, masalah kita. Kita ke Dajjal nanti. Wa na'udzubillah min zalik. Kita akan ke Dajjal besok. Kan? Ini kita nak ikut laluan Imam Mahdi ni. Laluan Imam Mahdi. Kalau kita tak ada benda ni, wa na'udzubillah, kita yang akan menentang, orang yang menentang Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi tu nak bawa jalan selamat. Jangan sampai ikut ke Dajjal ni. Sampailah ke Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj tu pun saya diperlihatkan oleh Allah SWT. Saya cerita depan orang tua saya. Ya'juj Ma'juj tu, kan? Ya'juj Ma'juj tu saya dinampakkan oleh Allah SWT. Habis rumah kita semua ni habis, dia runtuhkan ni. Kita rasa selamat lagi dia nak duduk rumah. Kita rasa selesa. Kita di zon selesa. Kan? Kita di zon selesa. Kita rasa kita duduk kita dalam rumah, kita rasa di zon selesa. Tapi yang lebih berat lagi, kita jangan duduk di zon selesa. Zon selesa apa? Itulah. Tak nak mengaji benda ni lah.
kenal diri, kenal Allah ni. Biar kita buang, menafikan betul-betul keakuan diri. Jumpa dengan orang-orang, share. Kalau wanita ni, alhamdulillah isteri saya, ada bahagian-bahagian dia, helwa orang panggil lah, helwa kan. Boleh berkongsi sama-sama untuk sama-sama kita mengajakkan kepada mengesahkan Allah. Itu dah memang penting dah benda ni. Penting sangat, bukan penting lagi. Penting sangat dah. Kan? Ini dah nak pengakhir zaman ni. Jadi kita sayang, dalam kasih sayang ni, dia ada bahasa tegas, dia ada kasih sayang, dia ada lembut. Bukan lembut je cakap, bukan lembut je cakap. Dia ada tegas, dia ada tegas. Perbarisan dalam padang kawat sekali pun dia kena ada tegas, baru dia akan moral dia naik, moral dia supaya dia bersemangat. Tu bukan baris dia macam tak ada semangat kan. Dia bahasa tu dia ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Kalau orang yang berbadan uniform dia tahulah gitu. Dia ada bahasa tegas dia. Jadi kita nak tegaskan bahawa sini tak lain nak mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain. Supaya kita sentiasa teguh, dapat yang dikatakan wazidnahum huda. Sentiasalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kereta pun bertaubatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku rasa aku pegang steering ni aku, ya Allah. Aku rasa aku pijak pedal minyak ni aku, ya Allah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, dosa. Tak payah cakap kuat-kuat lah. Jangan pakai mic pula letak dekat dalam kereta kan. Ya Allah, aku rasa aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ya Allah, aku rasa aku ajar budak-budak ni. Aku ajar anak-anak aku ni. Aku rasa aku, ya Allah. Aku rasa aku ajar isteri aku rasa aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Aku tak ada daya wala haula wala quwwata. Ya Allah, itu ya Allah, aku ampunkan aku, ya Allah. Itu dosa yang keakuan diri tu yang Allah Taala nak dengar. Suara ini yang Allah Taala cintai. Yang mengaku bahawa ada keakuan diri tu, itu suara ni yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita nak. Jadi sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita ni. Sentiasa bertaubat. Rasulullah SAW pun 100 kali satu hari bertaubat kepada Allah. Kita ni apatah lagi. Sayyidina Abu Bakar pun kalau 3 kesalahan dia pun dia masih ingat sampai sekarang. Kita nak fattabi'uni tadi tu. Kita nak ikut jejak-jejak langkah sahabat Nabi. Macam itulah kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya wujud diri kamu itu adalah suatu dosa. Maka seberapa boleh kita mesti menolak keakuan diri kita dan mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baru kita boleh apa saja yang kita buat, musyahadah dahulu, muraqabah dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dilarang merasa adanya wujud diri kita itu. Adanya wujud diri kamu itu adalah semata-mata dosa. Dan inilah maksudnya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awal dini ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Disuruh kita mengenal Allah dahulu. Tapi tapaknya ialah melalui kenalnya diri kita. Apabila kita kenal diri kita, tahulah kita di mana kita berada. Sebab diri kita inilah asas untuk kita sampai kepada Allah. Allah tidak menjadikan kita ni sia-sia, tetapi menjadikan manusia ni sebagai suatu rahsia Allah. Seperti kata dalam hadis Qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahsia aku dan aku rahsia Allah. Jadi bila kita sampai kepada mengenal rahsia Allah ni, kita peganglah sungguh-sungguh. Sebab apa? Tidak ada lain lagi dah. Hanya kita ni memegang rahsia. Jadi rahsia kita dengan Allah tu ialah Allah itu sendiri. Sebab tu Allah menjadikan kita ni supaya kita kenal kepada Allah tu melalui rahsia ini. Kan? Nabi-Nabi diutuskan 124,000 tu sebab nak membawa rahsia ini. Itu sebab kata Nabi Muhammad SAW, aku ada sebelum adanya tanah dan air dan
api dan angin dan Nabi Adam, aku telah ada. Aku dahulu sebagaimana aku sekarang, aku telah tahu kepada Allah. Jadi itulah kita ni disuruh kita mengenal Allah. Yang banyak orang tak boleh nak mengenal Allah tu sebab dia tak tahu jalan-jalannya kepada Allah. Sedang Nabi tunjuk dalam berbagai-bagai hadis supaya kita ni kenal kepada Allah. Dikatakan awaluddini ma'rifatullah tu supaya kita ni benar-benar kenal kepada Allah. Jadi Rasulullah diutus untuk mewujudkan Allah, bukan mewujudkan lain. Nur Muhammad tu dizahirkan, itu ya rahsia diri kuntukan dan mahfian. Fahbibtu antuk rifa fa khalaqtul khalqa ya arfani. Kerana untuk mengenal aku. Jadi melalui nur itulah kamu kenal nur. Sebab nur itu dengan Allah itu asa. Bukan nur itu Tuhan. Tapi dengan bila kita Allah nur itu asa, maknanya Allah itu asa. Dengan nur itu kita kenal nur Allah itu, kita kenal Nabi dan kita sampai kepada Allah. Dengan nur tadilah kita dapat sampai kepada Allah. Bila ditanya, ya Muhammad, siapakah seawal-awal kejadian? Ditanya oleh sahabat, Nabi kata, seawal-awal kejadian itulah nur Nabi engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang paling awal, yang paling kamu mesti kenal melalui aku ni. Kan? Tidak ada lain lagi Nabi melainkan aku. Aku ada sebelum hanya Allah mengandungi aku, kata Nabi kata Nabi kepada sahabatnya. Jadi itulah sebab kalau kita tak mengenal Allah, memanglah kita jadi jauh. Kita kata apa yang kita buat, aku. Ini aku. Semua aku. Sedangkan yang memberi kudrat, iradat, ilmu hayat, samak, basar, kalam tu ialah Allah SWT itu sendiri. Jadi kita mesti kena kenal. Tidak kita pakai kudratnya, iradatnya, samaknya, ilmunya, kita kata kita punya. Hari-hari kita mensyirikkan Tuhan. Kan? Kalau kita dah kenal, oh ini Tuhan punya, ini aku ni, barulah kita tahu la haula wala, tak ada apa-apa dah kita ni. Semuanya kepunyaan Tuhan. Turun naik nafas pun kita bernafas pun dengan Allah, kita berjalan dengan Allah, kita mendengar dengan Allah, kita melihat dengan Allah, kita solat pun afal Allah, bukan afal kita lagi, kan? Jadi itulah yang perlulah kita ni patut mengamalkan benda ni, mewujudkan Allah. Tidak ada lagi lain lagi lah mewujud. Kalau kita mewujudkan selain Allah, mana ni kita mewujudkan iblis. Sebab iblis tu dia tak nak kepada Allah, disuruh sujud kepada Adam. Dia tak mau sujud sebab apa? Dia nampak Adam tu tanah. Tapi para malaikat nampak di dalam Adam tu ada nur. Nur itu datang daripada mana? Sebab tu malaikat bagus. Tapi iblis ni kerana aba wastakbara. Sebab dia ni sedang membesar menyombongkan diri dia. Dia tak nak sebab kepada, dia nak sujud kepada Adam. Dia nak sujud. Dia kata aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam dicipta daripada tanah. Masakan api nak merendah kepada tanah, kan? Tapi kalau bagi kita yang tahu, itulah yang paling baik. Mana tanah tadi pun datang daripada Nur Muhammad juga. Api, angin, air pun daripada Nur Muhammad juga. Jadi kita ni zahir dan batinnya daripada Nur Muhammad, bukan daripada yang lain. Tapi kalau kita tak tahu, kita kata oh aku daripada tanah, daripada air, api, angin. Jadi itu sebablah kita jadi membesarkan diri. Kita rasa adanya wujud kita tu, bukan ada wujud Allah. Jadi macam itulah saya pun main hantar ke rumah je lah. Kita tak bersedia kan. kalau bersedia tu sonoklah sikit cakap kan. Tapi ialah macam itulah yang saya dapat fikirkan cakapkan ni semua. Taufik dan hidayah daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, sebelum ni macam banyaklah saya kerana macam kita ni lalai lupa lah semua kan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi jodoh saya dengan Yahya ni, rasa alhamdulillah lah. Daripada yang dulu-dulu kita rumah tangga yang dulu kan, alhamdulillah lah dapat. Walaupun cacat kan, saya tak kisah orang kata cacat ke apa ke, janji saya nak hati dia bersih, baik,
cukup kan. Itulah. Alhamdulillah sangat-sangatlah saya dapat suami. Walaupun dia cacat pun tak ada masalah bagi saya. Syukur sangat-sangat. Saya rasa kehidupan lo macam lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Cacat tu kita tak kisah, Allah Ta'ala yang buat juga kan. Kita patut bersyukurlah kita yang sempurna ni kan. Orang tanya saya macam mana boleh dapat suami cacat. Saya kata tak tahu, Allah Ta'ala yang bagi, saya terima je. Kan? Kita apa-apa ni kita kena bersyukurlah apa yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Walaupun kita sihat, orang tengok tak ada masalah apa kan. Tapi Tuhan nak bagi kita yang cacat, tak ada masalah, kita boleh terima janji. Baik cukup kan. Allah Ta'ala bagi kita yang sempurna, yang baik walaupun cacat. Dia tak kisah. Bersyukur sangat-sangatlah saya. Bila bersuami kan, orang kata ada pegangan agama kan. Itulah. Yang dia cakap dulu, alhamdulillah lah pada orang Ta'ala. Makasihlah ya Allah. Itu je lah. Boleh saya cakap. Sejahtera, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua dapat berjumpa di sini dan mungkin Ustaz Mat saya ni baru bertemu tapi pernah bercakap dalam telefon. Dan saya rasa gembira kerana sampai sini makna apa yang dipercakapkan hari ini inilah yang saya perjuangkan daripada saya remaja. Walaupun saya berasal di sini, sekolah sebelah tu adalah sekolah saya. Sekolah Santan. Ya. Daripada tahun 60 masa tu sekolah kayu lagi. Jalan ni pun jalan Tanah Merah, saya datang jalan kaki tu. Mungkin bapa ustaz ni pun mungkin seangkatan dengan saya dulu. Dan itu sajalah, saya rasa syukur kerana perjuangan inilah yang saya perjuangkan selama inilah. Alhamdulillah dapat bertemu dengan semua. Dan saya nak berpesan satu je lah, jangan kita mempertuhankan agama. Kerana sekarang saya tengok banyak walaupun mengaku agama Islam tapi mereka mempertuhankan agama itu. Itu sajalah pesanan saya, jangan mempertuhankan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Syukur alhamdulillah. Masih lagi Allah beri Allah ingin memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya bahawa dirinya Esa, bahawa dirinya yang berkudrat, beriradat, ilmu, dia yang hidup, dia yang sama basar dan kalam. Dari kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid uluhiyah, di situ kita tahu bahawa kita wajib mengesakan Allah. Esa itu maknanya menunggalkan. Bermakna bahawa kita tiada. La ilaha, kita tiada, kita menafikan diri kita, dan illa maknanya kita mengisbatkan dirinya bahawa dia yang Esa. Bila kita tak ada, dia Esa. Bermakna apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, semuanya cerita-cerita dia. Kita melakonkan cerita Allah. Jadi bila kita tahu bahawa itu cerita Allah, di hati kita tidak ada rasa marah, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa-rasa tak ada. Sebab dah tertanam di dalam hati kita bahawa itu adalah cerita Allah. Dan kita terima apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Dari situ tidak kita berbalah-balah dengan takdir yang telah ditakdirkan untuk kita. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini majlis talk dipenuhi dengan tetamu-tetamu istimewa yang jauh dan dekat.
Dan setiap hari apabila saya join Tok Ustaz Aziz ni, saya selalu mendapat teguran daripada Allah melalui kalam yang dikeluarkan oleh, yang disampaikan oleh Ustaz Aziz. Terasa macam terkena pada batang hidung sendiri. Kita sentiasa minta doa dengan Allah nakkan sesuatu. Tapi kita tak kenal pun Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Kita selalu doa macam tu. Panjangkanlah umur aku, selamatkanlah, semualah yang baik-baik kita minta doa untuk kita. Tapi dalam masa yang sama, kita malas nak bangun solat, nak solat ke nak buat yang Allah suruh, kita malas. Kita demand yang lebih. Jadi apabila setiap kali mendengar Tok ni, apabila terkena pada batang hidung sendiri tu, kita muhasabah dirilah. Jangan kita membantah-bantah. Jangan kita terus apabila kita mendapat teguran ni, kita rasa macam ustaz tu tegur kat kita. Sebenarnya itu adalah daripada Allah SWT untuk menegur keakuan yang ada dalam diri kita. Jadi saya menyeru kepada kaum-kaum wanita, marilah kita sama-sama menjadi wanita-wanita yang telah diangkat, yang susah payah Nabi Muhammad SAW mengangkat darjat wanita ini daripada jahiliah kepada wanita yang ditempatkan di kedudukan yang tertinggi. Jadi memandangkan kita ni berada di dunia akhir zaman, kita jangan termasuk dalam golongan wanita akhir zaman, wanita jahiliah ini. Kita usaha minta doa daripada Allah untuk leburkan diri kita, buangkan segala sifat keakuan dalam diri kita, buangkan rasa sombong, rasa riak, rasa semua apa yang kita buat ni kita sendiri yang buat. Buangkan segala tu. InsyaAllah semoga-mudahan kita menjadi wanita yang kenal diri dan kenal Allah, yang sentiasa mentauhidkan Allah SWT. Satu lagi seruan saya untuk kaum ibu, didiklah anak-anak untuk kenal Allah, kenal Nabi. Belilah buku-buku yang menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang susah payah sampai berlumuran darah untuk mengangkat martabat wanita. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendekkan cerita untuk penutup, insya-Allah. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh tadi Ustaz Ozai, tadi teman-teman kita, kita punya tetamu yang dah lama saya tak jumpa, duk telefonnya Pak Yah, duduk musyakarah selalu, insya-Allah. Alhamdulillah dapat bersemuka balik. Alhamdulillah hidupkan balik. Makna apa yang isteri Pak Yah cakap tu pun dah maknanya saya dah nampak seolah-olah kita ni dah bukan pandang pada luaran. Walaupun nampak kita ni seorang isteri dapat suami yang dikatakan di luar nampak macam tak sempurna, tapi sebenarnya kita telah dapat manusia yang sempurna, lebih sempurna daripada orang lain. Itu yang maknanya saya pun berasa agak pandang ada lagi manusia yang depan mata Allah terlihat kan. Ada lagi manusia yang mandang pada dalaman. Sedangkan banyak manusia sekarang pandang pada luaran, tapi saya nampak sekarang depan mata masih ada manusia yang pandang dalaman tu lebih mustahak. Jadi bersyukurlah kita kena anggap satu pelajaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena hormat betul-betul ni. Allah tunjukkan, perlihatkan bahawa Allah tu lebih memandang kepada dalam, dan Allah perlihatkan sendiri manusia yang boleh. Masih ada lagi manusia yang begitu depan mata kita, insya-Allah. Kita lihat puncanya manusia-manusia ni telah membawa kita bertambah jauh lagi kepada Allah ni. Bukan Allah tu jauh, tapi kita yang bawa jauh. Allah tu terlalu dekat, qarib, lebih dekat pada diri kita. Tapi yang kita ni menutupi, yang bawa pada jauh dengan janji-janji yang kita nampak
material depan mata tu, luaran tu, kita rasa itulah keberhasilan. Contoh kita bekerja, kita nampak dalam bekerja nanti bila aku pencen ada wang yang kerajaan simpankan untuk aku. Itu satu kejahilan. Itu satu kesyirikan. Kita bergantung kalau aku pencen nanti ada wang simpanan pencen daripada kerajaan. Itu menyebabkan kita susah nak kembali kepada Allah. Sebab kita bergantung kepada, tapi hendak ditukarkan. Bukan saya kata tak boleh. Hendaklah ditukarkan kepada sandaran kita, bukan tu. Memang ada lagi, tapi jangan kita bersandar gitu. Kalau cukup masa Allah Ta'ala suruh berhenti. Jadi kita jadi susah ni bila orang kata suruh berhenti kerja ni, kita nampak tak dapatlah aku pencen nanti. Itu nampak mainan Yahudi tadi. Untuk supaya kita sama-sama duduk dalam azab dengan dia, dengan iblis. Tu pasal Yahudi ni dia punya ketua bos dia tu, guru besar dia tu, mursyid dia tu adalah iblis. Jadi kita kena faham inilah rencana-rencana iblis, dia dapat nasihat daripada iblis. Jadi itu punca-punca nak bawakan kita ni jauh dengan Allah. Bukan Allah tu jauh. Kita ni dibawa jauh kepada Allah. Bawa ikut sistem dia tadi. Itu perhatikan dalam bidang masing-masing. Perhati. Saya banyak Allah bukakan banyak perumpamaan. Apa yang menyebabkan kita ni di alam roh dulu sebut nama Allah. Best. Tak ada yang lain. Di alam roh 4,000 tahun dulu. Sebelum kita terzahir. Mengapa kita sekarang sebut nama Allah tak macam di alam roh? Nikmatnya tadi. Cari balik. Nanti kalau dah wafat tak guna nak cari. Tempatnya perhitungan, bukan tempat untuk nak beramal lah. Jadi amalan soleh, ahsanu amalah adalah mencari balik. Kedudukan kita yang mulia di sisi Allah, di alam roh adalah dengan Allah. Nikmat dia dengan Allah. Dapatkan balik. Kalau dah dapat nikmat tu kat dunia, Allah suruh buat apa pun senang hati kita. Sebab kita dah cinta. Jadi itu dapatkanlah. Baik kau raja, baik kau agung, sebenarnya kalau kau tak dapat benda ni, kau tetap dalam kerugian. Innal insana lafil kesian raja kita, kesian pemimpin atas kita, kesian orang kaya, kesiannya. Siapa yang nak bagi tahu ni? Ulama kita pun kesian juga kalau tak ada ni. Dia tahu tapi dia tak sebarkan. Dia tugas dia mufti untuk bagi tahu agung, bagi tahu raja. Engkau ulama, engkau kena bagi tahu ni. Tapi apa yang kau bagi tahu pada raja? Tak ada kesan pun. Patut macam orang macam kita apa ada? Kita orang bawah mana bagi sampai pada raja? Engkau lah mufti, engkau lah pegawai agama Islam di raja, engkau kena bagi tahu raja, cari jalan, berdoa tengah malam minta pada Allah. Mudahkan jalan untuk aku bagi tahu, untuk agung kenal diri kenal Allah. Untuk bagi tahu Perdana Menteri kita supaya kenal diri kenal Allah. Siapa? Ketua-ketua agama tu. Jabatan Perdana Menteri apa benda. Buat solat hajat ramai-ramai untuk sekarang ni raja kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Agung kita tak kenal diri, Perdana Menteri kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Mana boleh dia kenal? Dia bukan kenal, dia sebut aja nama Allah. Kalau dia kenal, dia tak bawa sistem ni sekarang. Sistem yang merosakkan anak cucu kita. Kalau dia tahu, dia akan tukarnya. Kekuatan tu adalah dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sekarang dia bergantung pada makhluk. Kesian kita tengok. Kita bukan cakap kita berani, tapi kita kesian, kasih sayang. Kita atas dasar kasih sayang, bilanya tadi nak biarkan anak cucu kita mentauhidkan Yahudi Nasrani punya sistem. Sudahlah tu. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih banyaklah tamu kita terutamanya dan kakak isteri kepada Pak Yah. Alhamdulillah banyak kesan. Setiap perkataan kakak tu saya rasakan macam daripada Allah terus. Langsung daripada Allah. Bergetar hati kita mendengarkan. Bagaimana ada manusia yang begini lagi. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Ada menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Salli ala Sayyidina Muhammad.